lagi. Sebarang pertanyaan nak pasang, hubungi Superfine Marketing 019-224-6333, 019-224-6333. Layari Facebook kami, Superfine. Cepat, tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Negeri Sembilan, 102.7. Tak kira di mana jua anda berada, terima kasih kerana terus bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar untuk slot pertama, rancangan pertama di Aspirasi. Kita ada Tarbiyah. Untuk sama-sama kita hadir ke Majlis Ilmu pagi ni sama-sama dalam Taman Syurga, insya-Allah menerusi perkongsian Tarbiyah. Kita ada Bonda Nur di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Bonda Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bonda Nur tak pernah gagal untuk bersemangat setiap hari, setiap pagi. Masya Allah. Terima kasih Bonda Nur untuk bersama dengan kita hari ini. Dan hari ini kita nak sambung sebenarnya minggu lalu bila sebut tentang pujuklah hati, ramai orang mengikuti perkongsian tersebut. Masya Allah, terima kasih Bonda Nur. Minggu lepas dah berikan banyak panduan tips-tips bagaimana sebenarnya nak pujuk hati. Nak suruh orang lain, nak minta orang lain pujuk hati kita memang susah dapat. Tapi kalau kita sendiri belajar macam mana nak pujuk hati sendiri adalah lebih berkesan dan lebih mudah sebenarnya. Masya Allah. Dan minggu lepas Bonda Nur sebut tentang ujian. Manusia sebagai manusia memang layak untuk diuji. Lagilah kalau orang beriman dia tak akan dikatakan sebagai orang yang beriman kalau tak diuji. Itu memang kata orang tu itu memang lumrahnya. Hidup manusia memang kena uji. Tapi macam mana kita sebagai seorang yang diuji tu nak kuat dengan ujian. Mungkin awalan ini kita terus kongsikan antara panduannya. Silakan Bonda Nur. Masya Allah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi DJ Yati beri salam, kali ni saya pula beri salam. Terima kasih banyak-banyak sahabat DJ kita yang selalu ceria, iaitulah DJ Nur Hayati Paradi. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah yang mungkin ketika ini sedang mendengar menerusi line radio IKIM FM ataupun menerusi sesi live di Facebook Live IKIM FM, iaitu mungkin yang mula saya nampak dan ni nama-nama yang muncul, Allah, Masya Allah ramainya. Roshia, Abdul Latif, Noraini, Perantau Kebahagiaan, Umi Aiman, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama dalam slot tarbiyah pada hari ini, iaitu yang kita buat pada setiap hari Jumaat jam 10 pagi. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak kongsi satu tajuk yang sangat-sangat penting dalam kita menjalani kehidupan hari-hari, iaitulah berkenaan dengan pujuklah hati. Ni salah satu DJ Yati, buku saya yang best seller, iaitulah buku pujuklah hati, sehinggalah terbitnya sequel. Ada banyak dah, sampai dah ada buku pujuklah hati satu memang sebab dia best seller. Kemudian muncul pujuklah hati 2, pujuklah hati 3, 4, 5, 6. Masya Allah. Banyak sangat dah dia punya ni kerana sambutannya sangat bagus. Dan hari ini subhanallah saya nak kongsikan sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa lah pengalaman, ilmu dan juga tips-tips untuk kita mendapat sedikit kekuatan seperti mana soalan yang DJ Yati utarakan tadi, iaitulah macam mana ya kita ni nak berdepan dengan ujian Allah, nak dapatkan kekuatan tersebut. Seronok dengar DJ Yati sebut tadi pujuklah hati, nak pujuk hati sendiri. Harap orang pujuk macam susah aja kan. Kita tak boleh mengharap pada pujukan orang. Tapi saya nak bawa pada tuan-tuan dan perempuan, ada satu sebenarnya yang memang menjadi amalan saya, iaitulah bila hati saya terluka, bila saya rasa kecewa, bila saya rasa hampa. Kalau secara umumnya lah, kita ni sebagai manusia memang mengharapkan orang pujuk. Kalau merajuk dengan suami, nak dia lah yang pujuk kita. Kalau kita merajuk dengan kawan kita, kita nak kawan kita lah yang pujuk kita. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, ada sebenarnya yang disebut oleh DJ Yati tadi, iaitu berkenaan pujuklah hati sendiri. Kita nak pujuklah hati kita sendiri, satu perkara yang kena faham, hati kita ni sebenarnya tuan-tuan dan perempuan dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang pegang hati kita. Okey, jadi sebenarnya ayat yang betul ialah kita mengharap Allah pujuk kita. Dan inilah yang selalu saya buat, ya Allah, amalan saya. Setiap kali saya terluka, saya kata, ya Allah, pujuk aku.
Dia jadi manja kan, mengada-ngada kan. Kalau kita dengan suami pun meluat je. Kalau dengan isteri, ngada-ngada nak sepujuk je kan. Tak ada. Tapi dengan Allah sangat suka. Subhanallah. Allah sangat menunggu-nunggu kita, orang kata menghadirkan, merasai kehadiran Allah dalam hidup kita. Selalulah ayat saya tu. Kalau saya kecewa sesuatu, kalau macam saya, apa yang saya nak tak dapat, maka apa yang selalu sebut, Ya Allah pujuk aku, Ya Allah pujuk aku. Ulang-ulang banyak kali, kita merengek dengan Allah. Masya Allah, itu sebenarnya ada banyak cara untuk Allah menghadirkan bantuan ataupun pujukannya. Antaranya contoh kata, saya pernah ingat saya tengah sedih, tengah kecewa, rasa down sangat, rasa macam tak nak menulis. Tiba-tiba ni, sebab apa? Kita kan dalam Lauhul Mahfuz, Allah dah tulis, dah siap-siap ni aturan. Lepas ni apa. Everything semua dah tercatat. Dan sebenarnya Allah yang maha mengetahui, dia tahu dah apa yang kita akan minta. Okay, jadi saya sebenarnya waktu itu saya kecewa, saya sedih, saya rasa down, rasa macam tak nak menulis dah. Kemudian saya dapat satu bunyi postman dekat luar, tin. At the right time, subhanallah, Allah pujuk cara macam tu sebab dia dah tahu kita akan doa macam tu. Datang satu pasal daripada Brunei yang memberi kata-kata semangat. Dia ada tulis satu nota, dia kata Bonda Noor, saya sangat terkesan dengan penulisan Bonda Noor. Saya tahu penulisan ini tidak mudah, tetapi teruslah menulis Bonda Noor kerana kami sangat memerlukannya. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan perasaan saya ketika itu yang sedang down, rasa macam malas, saya minta Allah pujuk saya dan datanglah coretan itu yang begitu, kita tengah down kan, tiba-tiba orang kata mereka sangat memerlukan penulisan kita dan sebagainya. Tanpa saya minta, Masya Allah. Dia bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana Allah dia memujuk kita dengan banyak cara. Dan pernah juga satu ketika saya rasa macam kecewa, saya sebut pada Allah, Ya Allah, pujuk aku Ya Allah. Waktu itu Allah gerakkan hati saya untuk buka Facebook, terus jumpa satu ayat Quran yang terus saya rasa, Ya Allah, sangat tepat apa yang Allah sebut ini. Apa yang Allah cakap ini betul menyentap hati saya, yang buat saya berfikir semula hati saya jadi tenang, subhanallah. Nak cerita tuan-tuan, kita nak pujuk hati kita, sebenarnya yang paling tepat sekali ialah kita nak minta Allah pujuk kita. Bagaimana caranya? Masya Allah, kita perlu usahakan. Okey, hari ni saya nak kongsikan satu bab yang ada dalam buku Pujuklah Hati. Okey, tajuknya manual memujuk hati. Itu dia, bukan kata motor kereta saja ada manual ya DJ Yati. Hati kita pun ada manual juga, macam mana cara nak pujuk hati. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ada 3. Saya bahagikan kepada 3. Okey, yang pertama, sebelum perkara itu berlaku, sebelum ujian tersebut berlaku, apa yang kita kena buat. Kemudian yang kedua, semasa kejadian itu berlaku, apa yang kita perlu buat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, selepas ujian tersebut berlalu, apa pula yang kita perlu buat. Okey, saya nak kongsikan dulu yang pertama, iaitulah sebelum berlaku. Dia analogi dia saya buat macam ni. Okey, contohlah macam saya mengandung anak pertama. Saya masih ingat masa mengandung anak pertama, orang kata memang tak ada pengalaman langsung. So saya tak ada ilmu. Waktu itu saya selalu cemas. Kenapa ni tiba-tiba sakit gigi? Kenapa ni tangan jadi sembab ni, kaki sembab ni? Saya mengadu dengan doktor-doktor, kaki saya dah sembab macam kaki gajah ni, dah susah nak pakai kasut. Saya tak faham kenapa. Okey, tapi yang seronoknya bila kita mula bertanya, kita akan dapat ilmu demi ilmu. Maka doktor kata, oh ini normal puan, ini. Okey, peduli hati. Oh normal puan sebabnya sekian. Oh ya Allah, anak pertama adalah proses saya mempelajari banyak perkara tentang kehamilan. Maka apa berlaku pada kehamilan yang seterusnya sampai anak saya yang ke-7, saya jadi sangat, subhanallah, orang kata apa, dah well prepared. Okey, saya sudah bersedia. Tak adalah rasa nak cemas, ini dah nak bersalin ke belum ni? Ini air ketuban ke apa ni? Tak cemas dah. Sebab apa? Kita sudah melalui proses tersebut, kita sudah ada ilmu. Maknanya masa saya anak ke-7 sampai doktor kata, oi senang aja awak. Orang lain doktor pekik-pekik lagi tak bersalin-salin pun awak macam memang dah tahu dah bila waktu yang sebenar untuk meneran. Masya Allah. Nak cerita tuan-tuan, apa yang sangat penting? Kita kena be prepared. Kita kena bersedia. Tadi DJ Yati sebutkan satu ayat Quran, okey, yang menyatakan tentang manusia ni memang kena uji. Saya nak bacakan yang ayat penuhnya, okey. Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda dan kesengsaraan, penyakit semua, serta digoncangkan, iaitulah dikejutkan dengan pelbagai bala, sehingga berkatalah Rasul dan orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah?
ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. Ini ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat 214. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat ini jelas-jelas Allah dah bagi tahu. Ingat senang-senang kan boleh masuk syurga tanpa diuji. Allah dah sebut dengan jelas. So kita nak bagi tahu apa-apa pun ujian, apa-apa pun musibah yang berlaku kepada kita hari ini bukan surprise, bukan kejutan pun. Kita dah boleh expect benda ini akan berlaku. So hari ini, hari yang indah ini, hari Jumaat penuh barakah ini, tuan-tuan dan puan-puan prepare tak fikiran? Mungkin akan berlaku sesuatu yang kita tak suka. Kita dah kena prepare. Okey, kita kena bersedia. Bersedia dengan apa? Itulah yang Allah kata tadi. Kita kena bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. Apa-apa yang Allah ajarkan, Allah suruh, Allah larang, yang itu kita kena pegang. Okey, itu sebelum berlaku. Maknanya kata, ringkasnya sebelum berlaku kita mesti ada ilmu. Dan kita kena, orang kata mind setting, kita kena power. Kemudian tuan-tuan dan perempuan, ketika berlaku, tadi kita macam dah prepare kan. Sekarang ni ketika sedang berlaku, apa yang kita perlu buat? Nombor satu, kita kena muhasabah diri kita dulu. Okey, muhasabah diri kita dulu. Tidak didatangkan sesuatu ujian atau musibah kepada kita sedangkan Allah kata memang berlaku kerana tangan-tangan kita sendiri. Maknanya dosa-dosa kita sendiri. Jadi banyakkan muhasabah diri. Okey, kita banyak-banyakkan istighfar. Setiap kali ditimpa musibah, banyakkan muhasabah. Okey, setiap kali ditimpa musibah, banyakkan muhasabah. Tuan-tuan yang mendengar di live IKIM, di Facebook, boleh tolong tuliskan di ruangan komen. Berlaku saja musibah, banyakkan muhasabah. Itu yang sangat penting. Bila kita jumpalah kesalahan diri kita sendiri, itu baiki. Ini tanda Allah Maha Baik. Allah temukan kita. Okey, dengan kesilapan-kesilapan kita menerusi ujian-ujian yang diberikannya. Jadi kita selalulah bergantunglah kepada Allah ketika ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tunjukkan, berdoa kepada Allah. Kita ni hamba, kita kena manja dengan Allah. Ini yang saya nak sebut. Yang saya sendiri pun sangat manja dengan Allah. Dia merengek tu, dia kata lain macam lah kan. Nak kalau waktu sunyi malam-malam, ya Allah kenapa jadi macam ni? Ya Allah tolong aku tak larat, aku tak kuat. Mengadu. Ya Allah aku tahu aku tak layak masuk syurga, tapi ya Allah kalau aku tak minta daripada engkau, aku nak minta dari siapa lagi? Manja dengan Allah. Tuan-tuan, kita belajar untuk merengek dengan Allah. Tak kira lah kita ni perempuan ke lelaki ke, kita kena belajar untuk bermanja-manja dengan Allah. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan perempuan, ambil Al-Quran. Bila berlaku musibah, bukan pergi cari orang dulu, kita carilah ayat-ayat penawar daripada Al-Quran yang sudah dijanjikan. Okey, dalam Al-Quran ada banyak sangat penawar, termasuklah penawar bagi hati kita. Dan saya nak sebutkan di sini, antara yang menjadi amalan saya yang saya suka sangat, bila berlaku kerongsingan, saya pergi kepada satu surah iaitu dipanggil Hati Al-Quran. Hati Al-Quran ni apa tuan-tuan? Apa surah tu? Surah Yasin. Surah Yasin yang kita suka baca hari Jumaat tu kan. Ya Allah, itu sebenarnya hati Al-Quran yang kalau kita baca disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, iaitu yang ditulis oleh Imam Ibn Katsir. Dia kata, ijtihad ulama mengatakan bahawa antara cara untuk berdepan dengan sebarang kesukaran ataupun musibah ialah dengan membaca surah Yasin. Masya Allah, bila kita rasa tertekan, kita stres, pergi cari Yasin sekejap, baca sekejap je dulu. Okey, kita cuba dulu, Masya Allah. Kemudian tuan-tuan, ada pantang larang dalam ujian. Masa ujian berlaku, kita kena ingat satu pantang larang. Apa dia? Jangan compare hidup kita dengan hidup orang. Ya Allah, kenapa engkau uji aku susah? Kenapa engkau uji dia sikit? Kenapa hidup dia macam senang, hidup aku susah? Kenapa adik aku kahwin dulu, aku belum kahwin lagi? Jangan compare. Jangan compare. Tuan-tuan dan perempuan, Allah ini maha baik, Allah ini maha tahu, Allah ini maha bijaksana. Allah dah sukat dah, dia dah tahu kemampuan kita. Ini kan Allah juga yang sebut. Allah dah beri ikut sukatan dah. Dia tidak akan membebani hambanya melainkan apa yang dia sanggup. Nak cerita, kalau ujian berat-berat tu, Allah sebenarnya dah bekalkan semangat yang cukup kuat pada orang yang teruji tersebut. Jadi kita kalau rasa ujian pada kita ni berat sangat, maka kita tahu, ya Allah hebatnya jiwa yang kau bekalkan kepada aku. Jadi dekat sini mudah-mudahan kita kena faham, okey, bahawa hidup orang lain-lain, dia track dia lari lain-lain. Okey, kita fokus kepada jalan kita, kita fokus kepada apa yang perlu kita lakukan. Allahu Akbar. Dan satu lagi, set dalam otak kita bahawa ujian ini akan tamat. Saya dah sebut minggu lepas kan, saya kata setiap ujian mesti akan tamat. Jadi kita
masa benda tu berlaku, subhanallah, kita kuatkan hati kita. Tak apa, this too shall pass. Benda ni akan berlalu juga. Okey, jadi kita kuatkan hati kita sambil nak menunggu benda tu berlalu, sambil tu kita kuatkan pergantungan kita kepada Allah. Kuatkan, jangan kita terpesong. Kemudian akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, seperti apa yang kita buat pada hari ini, iaitulah mendekati majlis-majlis ilmu. Pagi Jumaat penuh barakah, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, mendekati majlis ilmu di IKIM FM. Kita ada rancangan Suluk Tarbiyah setiap pagi Jumaat. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Bonda Nur dan juga DJ Nurhayati Paradi. Di sinilah sebenarnya antara majlis yang malaikat berkerumun, penuh dengan orang kata aura-aura positif, dan sebenarnya inilah yang membina kekuatan hati kita ketika teruji. Allahu Akbar. Kemudian akhirnya lepas berlaku, sekarang ni dah settle. Contohlah katakan dulu kita stres anak kita mungkin melukakan hati kita dan sebagainya, hari ni nampak jadi macam dah insaf lah sikit kan. Jadi macam mana tu kita nak menghadapi situasi seperti itu, tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang boleh saya katakan, kita kena faham dua perkara. Yang pertama, setiap luka menuntut masa untuk sembuh. Okay, dia tak akan berlaku, oh anakku dah minta maaf dah terus okey. Tak, esok lusa mungkin kita akan menangis lagi. Okay, mungkin kita akan sedih lagi, teringat lagi kata-kata dia. Tak apa, everything takes time, dan kita berilah ruang kepada hati kita untuk melayan. Okay, tetapi satu benda, jangan lama-lama. Okay, kalau kita nak sedih, jangan lama-lama. Orang bodoh aja yang kalau jatuh, dia duduk je kat situ, duduk nangis sakit kan. Orang yang cerdik, dia bangun cepat. Okey, dia layan, dia nangis sakit ni, ubat cepat, kemudian dia akan terus meneruskan kehidupan dia seperti biasa. Kemudian yang saya nak ingatkan, tuan-tuan dan puan-puan, bila berlaku sesuatu ujian, terutamalah bila kita, orang kata apa, bergaduh lah, mungkin berselisih faham dengan manusia lain, pendekkan cerita. Saya selalu sebut dalam pendek-pendekkan cerita je, tak payah nak panjang-panjang cerita. Maknanya duk ungkit sampai bila pun tak habis. Memang ada sebahagian daripada kita, masyarakat kita, dia suka himpun ujian dia. Yang hari tu pun dia sakit hati lagi. Hari ni Allah dah hantar yang lain ni. Allah hantar ujian demi ujian, setiap hari ni ada je Allah nak uji kita kan. Tapi kalau yang dulu kita tak lepaskan, kita masih dok pegang lagi, kita sakit hati lagi, maknanya hari ni dia tambah lagi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Inilah sebabnya mengapa kita terlalu stres, kita jadi sangat-sangat tak tahan dengan ujian yang Allah hantar. Padahal hari ni ujian kecil saja, tapi kerana yang dulu-dulu tu kita tak lepaskan lagi, maka menjadi satu beban yang menyesakkan fikiran kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang saya kongsikan menerusi manual Pujuklah Hati ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Yang penting ingat, saya kata kita nak pujuk hati kita, minta dengan Allah, ya Allah pujuklah aku. Okey, DJ Hati. Allahu Akbar. Yang tu tips betul-betul baru daripada untuk saya lah sebenarnya, Bonda Nur. Masya Allah, minta Allah pujuk kita, pujuk hati kita. Tak ada siapa lagi yang boleh pujuk kita selain pada Allah SWT. Masya Allah. Dan kalau kita ingat lagi minggu lepas, Bonda Nur kongsikan dengan kita tips bagaimana kita nak berdepan dengan ujian adalah dengan sabar. Ya, kita selalu dengar kat Al-Quran, solat dan sabar, diulang berkali-kali. Dan Bonda Nur memang kongsikan tentang sabar itu minggu lepas. Sabar dengan musibah, kita sabar dalam taat kita pada Allah SWT, sabar dalam kita beribadah juga. Dan itu satu benda juga, Bonda Nur. Ada ramai tanya minggu lepas, macam mana nak istiqamah ikut suruhan Allah ni, Bonda Nur? Masya Allah. Nak istiqamah ni bukan senang. Orang kata dapat hidayah tu memang senang lagi. Lagi senang dapat hidayah sebab benda tu sekejap. Okey, tapi bila nak istiqamah dia melibatkan satu, orang kata, tempoh masa yang sangat panjang. Maka ini yang mendebarkan kita. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang selalu ulang sebut, ilmu kena ada. Okey, ilmu kita kena ada. Yang kedua, tundukkan ego kita. Kita kena sentiasa bawa jiwa kita ni sebagai seorang hamba. Aku ni hamba je. Apa yang Allah suruh tu buat je lah. Saya ingat dulu di fasa penghijrahan saya, selalu suami ulang ayat yang sama, iaitu apa Allah suruh tu buat je lah. Kita ni malas pakai tudung, kita ni malas nak pakai setokin, nak tutup aurat betul-betul. Apa Allah suruh tu buat je lah, apa yang susah sangat. Dan sekarang ni itulah yang selalu saya sebut juga pada anak-anak. Apa Allah suruh buat je nak, senang hidup kita. Kita tak payah gaduh-gaduh dengan Allah. Sebab gaduh ni jadi stres. Apa Allah bagi kita terima. Okey, Allah uji kita dengan sekian ujian, okey kita terima. Jangan gaduh dengan Allah. Jangan gaduh. Jangan kata tak nak, aku tak suka ni, aku tak boleh terima, aku terluka, Allah tak adil. Oh, macam-macam mulut kita ni kalau nak cakap. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sabar ni, kita nak pujuklah hati ni. Dia bukanlah semata-mata berdepan dengan ujian kita tak suka. Satu lagi ialah bila nak buat apa yang Allah suka.
Ya itulah katakan Allah suruh solat, Allah suruh menutup aurat dengan baik, macam mana kita nak dapat istiqamah? Masya Allah. Tuan dan perempuan kan saya mungkin yang dah biasa mengikuti Bonda Nur dah tahu dah saya ni memang kata asal-asal dia memang sangat teruk, aurat pun tak tutup, solat pun tinggal, sampai ni bukan kata sebelum kahwin je, selepas kahwin pun macam tu juga. It's not easy, satu perjalanan yang sangat susah, mujahadah yang sangat payah. Nombor satu, kita kena ada ilmu dan kefahaman. Bagaimana benda ini boleh saya dapat dengan satu cetusan niat saja tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni mungkin yang mendengar sahabat-sahabat hari ni mungkin ada yang mungkin masih free hair, masih belum dapat menjaga orang kata apa, adab-adab ataupun syariat Allah dengan baik. Satu benda kita simpan dalam hati kita, ya Allah, aku nak jadi hamba Engkau yang baik. Aku nak ikut semua apa yang Engkau suruh. Aku nak tinggalkan apa yang Engkau larang. Simpan niat tu dulu. Okey, jaga, pegang. Kita tak kuat lagi ni tapi niat dah kena ada. Allah ni kan saya kata, Allah kata kalau aku, hamba aku pergi dekat aku setapak je, aku akan pergi dekat dia sedepa. Panjang. Maknanya Allah lagi laju nak peluk kita. Once kita kata ibaratnya macam minta tolong sikit je, Allah terus nak tolong sangat-sangat dah. Jadi simpan niat, mulakan dengan niat, dan itulah yang berlaku kepada saya. Kemudian yang kedua, bila kita ada niat tu, Allah akan bantu kita untuk macam suka ilmu. Okay, kita akan suka baca buku baik-baik, kita akan suka pergi dekati orang yang baik-baik, kita suka majlis-majlis ilmu seperti ini. Itu antara yang dia punya step-step. Baik tuan-tuan dan perempuan, sampai hilang suara dah Bonda Nur ni. 3 hari berturut-turut asyik live je. Masya Allah. Baik tuan-tuan dan perempuan, kemudian ada satu benda yang kita kena faham. Okay, ilmu saja tanpa kefahaman. Ilmu tanpa kefahaman pun dia tak jadi. Contoh macam saya ni pelajar sekolah agama. Okay, ilmu faham tak tentang aurat? Faham. Saya dapat tak ilmu tu? Dapat, tetapi tidak faham. Okay, tidak meresap ke jiwa, tidak nampak kepentingannya. Maka dekat situlah habis sekolah agama tingkatan 5, keluarnya free hair. Keluarnya tak solat pun jaga dengan betul. Maknanya ilmu dapat tetapi tidak diamalkan dengan betul. Allahu Akbar. Dan apa yang saya nak bagi tahu, kadang-kadang apabila kita tidak dapat kefahaman itu, menerusi orang kata kita sendirilah secara sukarela, maka Allah akan paksakan kita. Dan tuan dan perempuan, saya berkahwin di usia 22 tahun. Waktu tu, waktu sedang nanar. Okey, waktu sedang nakal, waktu sedang orang kata merempit atas jalan, keluar masuk panggung wayang dan sebagainya. Allah kahwinkan saya ketika itu di usia muda yang saya sendiri tak bersedia. Kawan-kawan saya pun semua terkejut. Serius lah nak kahwin? Hari saya balik bertunang tu, hari balik kampung je, tiba-tiba balik, aku dah bertunang. Macam tak percaya. Kalau tak ada gambar, memang orang tak percaya saya dah bertunang. Nak ceritanya memang kun fayakun sangat. Allah selamatkan dengan begitu, orang kata apa, sesuatu yang sangat saya syukuri pada hari ini. Tuan-tuan dan perempuan, inilah berlaku fasa-fasa penghijrahan yang kita kata tak mudah. Okey, nak pujuk hati tu, nak terima apa yang disuruh oleh suami. It's not easy. Suami suruh pakai tudung, dia belikan saya setokin, sarung lengan semua. Panas hatinya, ya Allah, rasa terseksanya, benda-benda ni semua aku tak buat. Tudung pun tak pakai, tiba-tiba kena pakai sarung lengan, rasa macam mana tu? Masya Allah, sangat berat. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, apa yang berlaku ialah proses paksaan itu belum. Okey, proses paksaan. Kita kalau macam saya tak buat, suami diam, dia masam. Dia hati saya ni popek-popek orangnya kan, Bonda Nur ni banyak cakap. So bila kata cerita-cerita dengan suami dia tak layan, dia diam aja. Apa jadi? Stresnya. Masya Allah. Lama-lama setiap kali dia macam bila saya macam degil apa yang dia suruh, dia diam, saya jadi stres. Lama-lama saya kata pakai je lah. Pakai je lah sarung lengan ni kan, tak ikhlas. Pakai je, sebab apa? Supaya dia senyum, supaya dia layan saya berbual. Sebab kita ni dah lah tak ada kawan lain dah kan. Jadi dengan suami lah yang kawan paling rapat. Jadi di situlah tuan-tuan dan perempuan, saya nak cakap apa? Paksaan. Sesuatu amal, kita nak pujuk hati kita, kita kena letak diri kita sebagai seorang hamba. Kita ni lemah, kena ikut sajalah. Tuan-tuan dan perempuan, satu benda yang saya nak kata tadi, paksaan akhirnya dia akan menghasilkan kebiasaan. Mula-mula kita paksa diri kita. Mula-mula depan suami je saya buat baik macam tu. Tapi akhirnya bila benda tu kita dah ulang-ulang, jadi kekok. Keluar rumah tak pakai stokin rasa kekok. Tak pakai sarung lengan rasa takutnya, dok pegang-pegang kepit-kepit lah baju ni. Okey, dah tak boleh dah nak buat benda-benda yang begitu. Jadi nak cerita, kita kena berjuang sendiri. Okey, paksa diri. Tak apa, tak ikhlas tak apa. Janji tak berdosa. Kita tak ikhlas mungkin tak dapat pahala tapi tak berdosa, betul tak DJ Yati? Kan? Kita tak pakai tudung. Ada orang kata, aku tunggu aku ikhlas baru aku nak pakai tudung. Allahu Akbar, nak tunggu ikhlas tu berapa banyak dosa nak tanggung ni.
Pakai saja tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah. Yang kita tak ikhlas pun tak apa, rasa terpaksa pun tak apa. Allah tahu itulah mujahadah kita untuk mengikut apapun perintahnya. Jadi itulah ya Allahu Akbar yang kita nak cerita dalam surah Al-Ankabut. Allah sebut, orang yang bersungguh-sungguh nak cari redha Allah, nescaya Allah akan tunjukkan jalan. Ni janji Allah. Kita kena sungguh-sungguh dulu hati kita. Sebab tu saya kata, nak menghasilkan action mesti ada intention dia. Okay, niat tu kena ada dulu. Jadi kita niat dulu, ya Allah tolong aku, tolong tahu aku tak kuat ni. Kalau kau tak tolong aku, memang aku tak boleh lah. Cakap macam tu. Serah diri kita kepada Allah. InsyaAllah satu demi satu jalan akan terbuka. Sama ada dari segi dia beri kita betul-betul kefahaman yang pentingnya kena buat begini-begini. Ataupun sama ada Allah akan paksakan kita untuk buat perkara yang dia suka. Allahu'alam. Masya Allah, memang kena paksa itu juga Allah paksa kita itu sebagai satu daripada ujian. Masya Allah, terima kasih banyak Bonda Nur. Tak ikhlas tak apa, buat tak ada pahala tak apa, yang penting kita tak dapat dosa. Allahu Akbar, itu step pertama sebenarnya ya, memang kena paksa. Allahu Akbar, terima kasih banyak Bonda Nur. Kita akan berhenti rehat seketika lepas ni sebab kadang-kadang ada berontak-berontak dalam hati. Tak nak, kenapa kena buat, kena paksa. Memang buat tapi ya Allahu Akbar, ada benda-benda negatif tu, perasaan negatif tu ada dalam diri kita. Kecewa, resah, segala-galanya lah. Tapi macam mana kita nak alihkan, nak pulihkan negatif itu? Bakal kita kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami Menerusi Tarbiyah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى بهم نسلم من كل أذى بقدر الله يا الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى بهم نسلم من كل أذى بقدر الله يا الله. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Moga-moga Allah lindungi kita dari segala-gala
mara bahaya dan juga keburukan yang kita sendiri lakukan pada diri kita sendiri. Na'udzubillah tadi. Apapun, terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami. Kita masih lagi nak memujuk hati. Pujuklah hati dalam tarbiyah bersama dengan Bonda Nur. Masya Allah, Bonda Nur dah kongsikan manual pujuk hati sebentar tadi. Hari ni kita boleh ramai-ramai lah hashtag tak dapat pahala tak apa asal tak berdosa. Pujuk hati. Memang Allah paksa kita kadang-kadang. Masya Allah. Dan macam mana tadi Bonda Nur, kadang-kadang dalam usaha kita nak berubah, dalam usaha kita nak istiqamah, kita ada datang ni perasaan-perasaan negatif, gelisah, marah, segala benda yang negatif itu Bonda Nur. Tapi macam mana kita nak pulihkan perasaan negatif tu Bonda? Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya boleh petiklah salah satu kata-kata, okey, bila Rijayati tanya tadi sempat saya kebetulannya terpandang satu kata-kata dari Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi dia kata, jangan sesekali engkau menganggap jalan nak mengubah diri menjadi baik itu mudah. Jangan kita anggap mudah. Okey? Jalan itu dipenuhi sesuatu yang kita benci. Banyak halangan, penuh duri-duri tajam yang cukup menyakiti kita. Masya Allah. Nak ceritanya jalan-jalan tu memang tak mudah. Ada sangat banyak orang kata apa, godaan-godaannya, ujian-ujiannya, halangan-halangannya yang akan buat hati kita jadi semakin berbolak-balik. Nombor satu, diri kita sendiri, nafsu kita sendiri kita nak lawan. Kemudian kita nak lawan pula syaitan. Syaitan yang sentiasa bisik-bisik, dia tak tidur. Kita ni bukan orang kata lemah lah kan, tapi syaitan dia tak tidur. Dia menunggu je. Dalam tidur pun dia kacau kita, Masya Allah. Macam mana ya kita nak lawan sesuatu yang kita tak nampak? It's not easy. Sebab tu saya kata tadi, pergantungan kita total lah kepada Allah. Kita bukan kata kerana aku kuat lah aku dapat pakai setokin, kerana aku kuat lah aku sekian. Tidak, sebenarnya semuanya adalah bergantung kepada Allah. Sebab itu, antara yang sangat-sangat perlu tuan-tuan dan perempuan kita amalkan, kita usaha untuk amalkan. Tuan-tuan yang mendengar rakaman ini, saya nak bagi tahu antara nikmat yang betul-betul yang kita dapat kalau sekiranya kita dapat bangun malam. Kalau kita dapat bangun malam, Masya Allah, itu satu benda yang sangat membina kekuatan diri kita. Kita kecewa, kita frust ke apa ke. Benda ni sangat, orang kata pertahanan diri yang sangat bagus. 2 rakaat, 1 rakaat pun jadilah. Kalau setakat witir itu aja pun yang kita sempat, yang itu je yang kita rajin. Usahakan secara istiqamah. Nah, istiqamah itulah yang kita kena faham kepada konsep ilmu tadi. Okey, baik tuan-tuan dan perempuan, seperti mana yang kata Imam Ibn Jauzi kata tadi, kita ni perlu sesuatu yang kefahaman bahawa memang perjalanan ini tak mudah dan kita sendiri yang perlu kuatkan hati, insya-Allah. Baik, Alhamdulillah. Maknanya memang tips yang sangat baik daripada Bonda Nur, daripada perkongsian tadi. Cumanya Bonda Nur, bila kita kata proses memujuk hati, selalunya dia akan dikaitkan dengan benda-benda yang duka cita, yang tak gembira dan sebagainya. Tapi macam mana? Ada tak saatnya kita perlu juga untuk pujuk hati kita saat kita gembira? Bonda Nur. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi pelik kan? Pujuk hati masa gembira. Perlu ke pujuk hati masa gembira? Itu soalan. Masya Allah, kalau kita nak cerita tentang gembira ni, sebenarnya kita tengok pada nikmat-nikmat yang Allah beri kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan dia boleh dengar haiwan berkata-kata, boleh bercakap dengan haiwan. Ketika lalu ni tentera-tentera Nabi Sulaiman lalu, kemudian semut kan, tentu tuan-tuan dan perempuan tahu tentang kisah ini dalam surah An-Nahl tentang semut. Duk kata tepi. Nanti kau kena pijak dengan tentera Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman waktu itu apa yang dia buat? Dia pujuk hati tau. Dia pujuk hati macam mana? Ya Allah. Dia doa. Rabbi ja'alni muqima salati wa nuzuriyati. Ya Allah, engkau jadikan aku dan zuriat keturunanku hamba-Mu yang menunaikan solat. Masya Allah. Nampak tak? Dia dah sedang dapat satu nikmat yang besar tu, iaitu dapat dengar. Okey, betapa orang kata penghormatan lah daripada haiwan-haiwan kan. Satu nikmat dapat dengar berbanding manusia lain. Nabi Sulaiman tu manusia tuan-tuan, bukan jin, manusia seperti kita. Tetapi Allah anugerahkan mukjizat, dia boleh memberi arahan kepada jin, kepada haiwan dan sebagainya. Kan dengar semut cakap macam tu, macam mana Nabi Sulaiman pujuk hati? Ya Allah, ya Tuhanku, engkau jadikanlah aku hamba-Mu yang sentiasa mengingati-Mu, zuriat keturunanku semuanya menunaikan solat. Allahu Akbar. Pujuk hati. Dapat anugerah pun kena pujuk hati. Dan saya ingatlah satu kisah, seorang jutawan, dia bukan jutawan, dia manusia biasa je, dia masuk satu pertandingan. Okey, masuk satu peraduan, kalau tak silap saya TM punya peraduan, Telekom Malaysia. Kemudian dia dapat 1 juta, hadiah sebanyak 1 juta.
Masya Allah. Dapat hadiah 1 juta. Bila orang tanya apa perasaan dia, apa yang disebut, yang saya rasa macam, ya Allah, hai, jiwa dia tu, jiwa seorang hamba, dia sebut apa? Sebenarnya aku sedang diuji. Masya Allah, kalau kita kan, kita mesti, saya ucap terima kasih pada gini kan, kemainlah sangat kan dapat sesuatu yang menggembirakan hati. Tetapi dia menerima anugerah tersebut dalam keadaan berjaga-jaga. Dia menerimanya sebagai satu benda yang dia sendiri takut dan dia sebut, sebenarnya saya sedang diuji. Dapat 1 juta tu. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau kita tengok kisah juga, kalau kita nak sebut tentang beli, perlukah kita memujuk hati ketika rasa sedang berduka cita ni? Okay, Nabi Muhammad SAW. Okay, yang Aisyah kata nak Rasulullah ni solat malam sampai bengkak-bengkak kaki. Ya Rasulullah, kau memang masuk syurga dah. Apa benda yang sampai susah payah sangat ni kan? Nak solat-solat lagi sebab segala bagai. Maka apa yang Rasulullah sebut? Aisyah, bukankah seharusnya aku bersyukur? Rasulullah pamerkan kesyukuran ni dengan cara begitu. Makin tambah lagi ketaatan. Subhanallah. Ini semua adalah cara-cara memujuk hati supaya kita tidak terlalu bergembira dengan apa yang kita dapat. Dan saya nak sebutlah di sini satu ayat yang Allahu Akbar. Memang saya sangat suka dengan ayat ini. Okey, memang selalu saya bawa dalam ceramah-ceramah saya. Iaitulah satu ayat daripada surah Al-Hadid. Saya bacakan di sini, boleh ya DJ Yati? Sekejap ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Ini ialah ayat dari surah Al-Hadid. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan semuanya dah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput daripada kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Masya Allah, dalam ayat ni perasan tak ada dua situasi yang mana kita perlu pujuk hati kita. Allah sebut siap-siap dah. Apa yang kau hadapi hari ni, susah ke, senang ke, semua tu lama dah tulis. Tak payahlah rasa macam nak teruja sangat, over excited sangat. Okay? Allah kata kalau benda tu Allah ambil balik dari kamu. Contoh kita ada suami tiba-tiba dia kemalangan meninggal dunia, kita kena terima. Allah ambil balik, luput daripada kita. Okay? Kita kena terima benda tu sebagai benda yang memang akan terjadi, pasti akan terjadi. Perpisahan adalah benda yang pasti. Kemudian kalau sekiranya berlaku sesuatu yang menyebabkan kita gembira, Allah pesan jangan nak terlalu gembira sangat. Okey, sebab benda tu lama dah ditulis. Sebab kita takut kalau kita terlalu gembira, dia akan menghasilkan perasaan-perasaan yang negatif seperti sombong dan juga berbangga-bangga. Allahu Akbar. Jadi bila persoalannya cerita tentang perlu ke pujuk hati waktu gembira, kita kena faham bahawa seluruh kehidupan ini adalah ujian. Seperti mana yang disebutkan oleh orang yang menang tadi, jutawan tadi. Okey, tiba-tiba jadi jutawan, orang biasa jadi jutawan. Dia sebut diri dia, sesungguhnya aku sedang diuji. Begitu juga dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan, seluruh kehidupan kita adalah ujian. Dan hari ini ada orang diuji dengan berita-berita duka dan ada orang diuji dengan berita-berita gembira. Kita terimalah dia dengan keadaan berwaspada. Dalam keadaan takwa kepada Allah, dalam keadaan berhati-hati, tidak berlebih-lebih gembira. Bukan tak boleh gembira, ya boleh, tetapi jangan berlebih-lebih sangat. Okey, kita terimalah duka-duka, berita-berita duka tadi, bukan tak boleh bersedih, boleh bersedih, tetapi jangan berlebih-lebih, jangan meratap-ratap sangat. Di sinilah pentingnya keseimbangan, kita mengawal hati kita supaya kena dengan apa yang Allah arahkan menerusi surah Al-Hadid tadi. Wallahu a'lam. Masya Allah, memang betul lah, maknanya bonda kan turun naik nafas kita ni adalah ujian daripada Allah SWT. Kalau mudah dan senang, jangan terlampau ambil dia semudah. Kalau sukar, jangan terlampau mengalah. Jadinya itu juga bonda, kita nak tanya juga soalan kepada bonda ni. Sebab kita kena macam mana pun kita kena berdepan, kena pujuk hati kita, apa jua situasi, kena pujuk. Cuma kadang-kadang satu tahap tu bonda, dia akan sampai tahap penat, rasa macam dah letih dah diuji. Macam mana bonda nak ubat, nak naikkan semangat, nak kembalikan semangat tu? Sebab kadang-kadang memang rasa penatnya dari satu ujian ke satu ujian, rasa penat dan letih, rasa macam give up pun ada. Macam mana bonda? Masya Allah. Hai. Tadi saya sebut apa tuan-tuan dan puan-puan? Solat malam, betul tak? Solat malam, ni kalau kita nak tengok dalam, kalau buku Pujuklah Hati dia, siapa yang ada buku ni boleh tengok muka surat 235. Okey, muka surat 235 ada satu ayat yang Allah suruh kita ni. Okey, Allah kata menerusi satu hadis, hendaklah kalian mengerjakan solat malam kerana itu merupakan
kebiasaan orang soleh sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Allah, mencegah daripada perbuatan dosa, menghapus keburukan dan mencegah penyakit daripada badan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam keadaan gembira, kita dalam keadaan bersedih, biasanya kadang-kadang kita lebih mencari manusia. Ini yang perlu sangat kita elakkan. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang, kita cari Allah dulu. Okay, kita cari Allah dulu dengan amalan-amalan orang kata solat malam ini sebenarnya telah memberikan sangat kekuatan untuk kita berdepan dengan hari seterusnya tu. Hari yang kita nak tu. Ini antara yang saya cuba nak usahakan juga. Masa mula-mula sampaikan, saya tanya Ustaz, boleh tak kalau saya lewatkan solat Isyak. Lewatkan solat Isyak sebab saya nak sangat bangun malam, nak dapat dia punya bangun malam. Sebab kalau kita rasa macam aku dah solat Isyak kot, kita dah rasa solat Isyak, tak rasa pun nak bangun malam. Rasa macam tarik balik selimut awal lagi pukul 5 kot kan. Tapi rupa-rupanya bila Ustaz kata boleh dengan syarat kita yakin kita akan bangun. Tu dia punya syarat dia tu kuat tu. Macam Saidina Umar dengan Abu Bakar kan. Abu Bakar dia mesti solat witir dulu sebab dia seorang yang takwanya hati-hati sangat. Tapi Saidina Umar seorang yang jiwa dia berani, keyakinan dia tinggi. Jadi dia solat witir, bangun malam tu baru dia bersolat malam. Macam tu juga dengan saya ni, saya terpaksalah menanamkan keyakinan bahawa memang aku akan bangun. Aku akan bangun waktu malam itu. Nak ceritanya tentang mula-mula tu. Macam sekarang ni okeylah dah tak ada masalah. Masa mula-mula dulu saya sampai terpaksa pergi ke proses itu. Solat Isyak lewat. Semata-mata supaya aku terpaksa juga bangun. Dah pukul 4 aku tak solat Isyak lagi. Terpaksa bangun. Dan kita dah bangun, ada wuduk, subhanallah. Itu waktu yang sangat hening, sangat bagus. Waktu manusia semua tidur dan Allah cuma menghadap kita. Masya Allah. Masa tu minta lah apa pun. Kita doa. Masa tu lah nak solat taubat, solat hajat, solat istikharah, apa-apa solat kita boleh buat sama-sama waktu tu, sangat tenang. Tuan-tuan, itu kekuatan yang saya nak bagi tahu tentang nak memulihkan semangat tadi. Dan boleh tak rasanya DJ Yati kalau bila kita sebut tentang nak memulihkan semangat, saya ingat saya nak bacakan satu puisi. Boleh tak tuan-tuan? Saya nak bacakan satu puisi berkenaan dengan perkara ini. Masya Allah. Puisi kalau yang mana ada buku Pujuklah Hati, muka surat 273. Memang saya dah niatkan nak baca sebenarnya. Al-Quran adalah surah yang orang kata apa, indah, bahasa-bahasanya indah. Jadi sebab itulah puisi-puisi sebenarnya juga berfungsi untuk melembutkan hati kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kepada sesiapa yang orang kata rasa nak lembutkan hati, banyak-banyakkan baca puisi. Selain daripada Al-Quran, kita juga boleh cuba untuk berjinak-jinak dengan puisi, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengokkan sekejap. Okey, puisi. Kemarin dah siap taib dah DJ Yati, semangat pun Deno. Masya Allah. Allahu Akbar. Jika dapat diputarkan masa, ada banyak sejarah yang mahu kita ubah. Ada banyak perkara yang mahu kita susun semula. Ada banyak orang yang mahu kita buang. Sepertinya kalau boleh diputarkan masa, kita mampu mengatur hidup kita dengan lebih sempurna agar nanti boleh dipersembahkan kepada Dia tanpa cacat cela, tanpa noda dan dosa. Tapi tidak mungkin, masa tidak mungkin kembali. Meskipun berkali-kali kita menampar pipi dan mengharap segalanya adalah mimpi, yang terjadi tetap terjadi. Harga sebuah kesal terlalu mahal, tidak mampu dibeli oleh siapapun. Ia sudah tercatat di situ. Segalanya sudah tertakdir akan begitu. Dan begitulah ia berlaku. Sungguh, semalam itu sudah pergi. Yang ada cuma hari ini. Pada sisa usia yang berbaki, pada sisa akal
yang masih punya kewarasan, ada sisa jiwa yang masih punya kekuatan, cubalah bertahan. Teruslah mencorak masa depan. Masa yang sudah pergi itu tidak mampu lagi kita bayar harganya. Namun, masa yang ada ini masih percuma. Pergunakanlah sebaiknya. Kerana harapan untuk syurga itu sentiasa ada. Selagi kita tak lupa pada Dia yang sentiasa mencintai dan menunggu-nunggu kita kembali. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang saya kongsikan di sini adalah bagaimana kita sebagai hamba Allah yang sangat lemah sudah tentulah akan berdepan dengan ujian demi ujian, berdepan dengan kelemahan demi kelemahan. Dan salah satunya bukan sahajalah kita ni berdepan dengan ujian daripada Allah yang kita sebut sebagai hubungan kita dengan Allah, seperti yang DJ Hati tanya tadi, nak istiqamah dalam ibadah dan sebagainya. Bahkan sebenarnya ada satu lagi yang sangat penting, yang sangat orang kata apa, mengganggu hubungan kita, iaitulah hubungan kita dengan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu hadis Rasulullah SAW disebutkan bahawa orang mukmin yang bergaul dengan orang ramai dan sabar dalam menghadapi gangguan mereka itu jauh lebih baik daripada orang yang menjauhkan diri daripada orang ramai kerana tidak sabar dengan kerenah mereka. Nak bagi tahu apa? Kita ni memang tak boleh lari daripada orang. Memang itulah tujuannya Allah jadikan kita ni, kita terpaksa bermuamalah dengan mereka, bersaudara dengan mereka, berukhuwah dengan mereka. Ada ibu mertua, kita ada suami, kita ada kawan-kawan, rakan sekerja, ada anak-anak murid kita dan sebagainya. Dan sudah tentulah akan berlaku pelbagai konflik yang kadang-kadang menyakitkan hati kita, membuatkan kita terluka. Tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahu ketika ini, ingatlah hadis Rasulullah SAW ini, bahawa sekiranya kita mampu terus bergaul dengan mereka dengan cara yang baik, dengan hasanah, maka insya-Allah itulah sebenarnya yang dipandang oleh Allah. Dan kalaulah kata kita terluka, Tayang kita terputus sebab sikit saja lagi. Tapi Masya Allah, apapun perkongsian daripada Bonda Nur sebentar tadi sangat-sangat memberi makna dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita hamba Allah SWT yang terus dan terus taat dan sentiasa mengharapkan, mengetuk pintu rahmat daripada Allah SWT. Kita sampai ke hujung dah pertemuan kita pada hari ini, perkongsian menerusi tarbiyah. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi. Untuk rakan pendengar, jangan ketinggalan untuk berkongsi. Bonda Nur ada lebih. Okey, kita ada Bonda Nur. Bonda Nur silakan. Kita kongsi lagi. sebab saya nak sebut DJ Yati bukan apa, kita nak sebut tentang hubungan sesama manusia sebab saya dapati daripada pengalaman saya berkongsi, mendengar permasalahan sahabat-sahabat kita, masyarakat kita, kebanyakannya memang bukan masalah dengan Allah sangat, dengan masyarakat, dengan orang sekelilingnya. Okey, di sinilah antara yang saya nak sebutkan. Kalau kata Nabi Yaqub tadi, dia berdepan dengan anak-anaknya, pun tetap juga Nabi Yaqub seorang Nabi itu tidak menggunakan kuasanya sebagai bapa, sebagai orang kata seorang Nabi untuk memerintahkan anak-anaknya. Sebaliknya disebutkan bahawa Nabi Yaqub dia kata, sesungguhnya hanya Allah saja aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Kesusahan dan kesedihan pun dia masih minta Allah pujuk. Nampak tak? Seperti mana yang saya sebut di awal tadi. Minta, Nabi Yaqub minta Allah pujuklah aku. Okay? Dan tuan-tuan dan perempuan, satu benda yang saya nak bagi tahu, sekiranya lah berlaku permusuhan, salah faham dan sebagainya dengan orang-orang sekeliling kita, satu benda yang kita mesti pegang betul-betul ialah kebenaran. Kena jadi Kita putus sekali lagi. Kita cuba dapatkan Bonda sekali lagi sebelum kita nak tutup program kita pada hari ini. So, kita dah sampai ke penghujung pertemuan menerusi perkongsian tarbiyah. Kita masih lagi mencari Bonda. Kalau Bonda boleh sambung sikit lagi sebab kita sampai kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini.
Baiklah, nampaknya sampai sini saja pertemuan kita. Untuk sahabat-sahabat pendengar yang ikuti daripada awal pertemuan kita menerusi surat tarbiyah ini, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi bersama dengan rakan pendengar. Sehingga itu kita bertemu lagi minggu depan. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami.